أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih lagi mengenai Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Untuk itu hari ini juga saya akan menjelaskan tentangnya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, ada satu riwayat mengenai Hazrat Umar bahawa ketika atas dasar suatu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Kristian dari Yaman. Beliau tidak merampas tanah mereka, bahkan beliau membeli tanah-tanah mereka. Selanjutnya bersabda, tanah Yaman yang waktu itu berada di bawah Kristian dan Yahudi, termasuk tanah Kharaji. Namun tatkala Hazrat Umar radhiyallahu anhu mengambil tanah itu dari orang-orang Yahudi dan Kristian serta mengeluarkan mereka dari kawasan Arab, beliau membeli tanah tersebut dan tidak merampasnya walaupun itu adalah tanah Kharaji, iaitu walaupun kerajaanlah yang dianggap memilikinya secara undang-undang. Di dalam Fathul Bari, kitab Syarah Bukhari, terdapat hadis yang bermaksud Yahya bin Sa'id meriwayatkan bahawa Hazrat Umar mengeluarkan orang-orang musyrik Yahudi dan Kristian dari Najran dan membeli semua tanah serta kebun mereka. Jelaslah bahawa tanah orang-orang Yahudi tersebut bukan termasuk tanah usyri, yakni tanah hak milik, kerana tidak dimiliki oleh orang Islam. Sehingga kan sebenarnya tidak perlu lagi membelinya dari orang-orang Yahudi kerana ianya merupakan tanah Kharaji. Seperti halnya tanah Hindustan dulu yang termasuk tanah Kharaji. Namun Hazrat Umar radhiyallahu anhu walaupun menganggapnya sebagai tanah Kharaji dan kerajaan merupakan pemilik dari tanah tersebut, beliau tidak merampasnya tetapi membelinya. Mungkin ada yang beranggapan bahawa tanah ini bukanlah tanah Kharaji maupun usyri, namun ianya dalam bentuk lain. Ini adalah anggapan yang tidak berasas dan mencerminkan ketidaktahuan mereka tentang syariat Islam. Tidak ada lagi jenis tanah lain di dalam Islam selain usyri dan kharaji, kecuali memang itu adalah tanah yang sama sekali tidak berguna sehingga tidak ada pemiliknya. Oleh kerana itu, tanah orang-orang Yahudi, Kristian ataupun musyrik di Najran adalah kharaji atau usyri. Walaupun demikian, dalam kedua-dua keadaan itu, Hazrat Umar menganggap mereka sebagai pemiliknya sehingga tanah-tanah itu juga dibeli dari mereka. Hazrat Muslim Maud dalam menjelaskan mengenai larangan di dalam Islam untuk memperhambakan orang-orang kecuali dalam bentuk tawanan perang, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, turiduna aradat dunia, yakni wahai orang-orang Muslim, apakah engkau berkeinginan seperti kaum lain yang merampas harta orang lain demi menambah kekuasaanmu? Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak menghendaki engkau mengikuti dunia, namun Dia menghendaki agar engkau berjalan di atas perintah-perintahnya yang akan membawa akibat yang lebih baik bagi engkau dan menjadikan engkau berhak atas keredaannya dalam kehidupan yang akan datang. Dan demi keredaan Allah Ta'ala serta pengakhiran yang baik,
inilah perintah yang akan memberi kebaikan bagi engkau, iaitu janganlah engkau menjadikan siapa pun sebagai tawanan kecuali pada tawanan perang, iaitu mereka yang ditangkap sewaktu peperangan. Di sini jelas bahawa di dalam Islam tidak dibenarkan menjadikan siapa pun sebagai tawanan kecuali di waktu perang. Perintah ini diperingatkan dengan sangat tegas di permulaan Islam, di mana ada satu peristiwa di masa kekhalifahan Hazrat Umar radhiyallahu anhu, bahawa ada satu kafilah yang berasal dari penduduk Yaman, dan mereka melaporkannya bahawa sebelum kedatangan Islam, kami secara paksa telah dijadikan sebagai hamba oleh orang-orang Kristian sehingga kabilah kami menjadi hamba. Mohon bebaskanlah kami dari penghambaan ini. Hazrat Umar radhiyallahu anhu bersabda, walaupun ini telah ada sebelum kedatangan Islam, namun saya tetap akan menyelidikinya. Jika apa yang anda sampaikan terbukti benar, anda semua akan segera dibebaskan. Namun demikian, dewasa ini apa yang terjadi di Eropah adalah bertentangan dengan hal ini. Hazrat Muslim Maud membandingkannya bahawa seperti inilah ajaran Islam yang diamalkan oleh Hazrat Umar, iaitu dengan memberi ketenangan kepada mereka. Orang-orang Eropah demi untuk memperluaskan perdagangan dan pertaniannya, mereka terus menjalankan perhambaan mereka hingga awal abad ke-19. Memang tidak dinafikan bahawa dalam sejarah Islam terjadi juga satu perhambaan yang berlawanan dengan Islam. Namun demikian, tidak ditemukan adanya perhambaan dalam sebuah pemerintahan Islam yang bertujuan untuk meluaskan perdagangan atau perindustrian mereka. Hal ini sama sekali tidak ada dalam Islam. Pada satu kali terjadi kemarau yang sangat teruk di masa Hazrat Umar, dan kekeringan melanda Madinah dan sekitarnya. Bila angin kencang yang bertiup telah menerbangkan tanah bagaikan abu, sehingga tahun itu dinamakan Amara Maddah atau tahun abu. Auf bin Haris meriwayatkan dari ayahnya bahawa tahun itu bernama Amara Ramadah, iaitu tahun abu, disebabkan seluruh permukaan tanah menjadi hitam seperti abu akibat tidak adanya hujan. Dan keadaan ini terjadi selama 9 bulan. Hizam bin Hisham meriwayatkan dari ayahnya bahawa di tahun 18 Hijrah, ketika tibanya musim balik dari haji, orang-orang telah mengalami kesulitan yang sangat teruk. Kekeringan telah melanda seluruh negara. Haiwan ternakan musnah dan orang-orang hampir mati kerana kelaparan, hingga mereka terpaksa menumbuk lebihan-lebihan tulang dan mencampurkannya dengan air, kemudian meminumnya. Hingga mereka terpaksa mengeluarkan isi tikus atau haiwan berbulu lainnya. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Umar bahawa Hazrat Umar bin Khattab menulis surat kepada Hazrat Amr bin As tentang Amarul Ramadah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Amr bin As. Pertama-tama, semoga Allah memberi keselamatan kepada anda. Apakah anda ingin melihat orang-orang yang bersama saya dalam keadaan mati, sedangkan anda hidup dan orang-orang yang bersama anda pun hidup? Apakah ada orang yang sudi menolong? Hazrat Umar menuliskannya 3 kali, iaitu bantuan, bantuan, bantuan. Lalu Hazrat Amr bin As menjawabnya dengan menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, tiada yang layak disembah selainnya, dan surat ini datang dari hambanya. Pertama-tama kami sampaikan bahawa bantuan telah dikirim dan harap ditunggu. Saya mengirimkan satu kafilah unta kepada Tuan, di mana unta pertama akan berada pada Tuan dan unta terakhir akan berada pada saya. Iaitu begitu panjangnya kafilah unta itu, bagaikan satu barisan yang sangat panjang. Gubernur Mesir, Hazrat Amr bin As mengirimkan 1000 unta beserta gandum dan hasil pertanian, termasuk juga minyak ghee, pakaian dan barang-barang lainnya.
Gubernur Iraq Hazrat Sa'ad mengirimkan 3,000 unta beserta gandum dan hasil pertanian termasuk pakaian dan barang-barang lainnya. Gubernur Syam Hazrat Amir Muawiyah mengirimkan 2,000 unta bersama hasil pertanian, pakaian dan barang-barang lainnya. Ketika bantuan hasil pertanian pertama tiba, Hazrat Umar bin Khattab bersabda kepada Hazrat Zubair bin Awam, "Tolong hentikan kafilah tersebut dan arahkan mereka menuju ke daerah perkampungan. Pertama-tama berikan dan bahagi-bahagikan kepada mereka yang tinggal di perkampungan. Demi Tuhan, mungkin tidak ada lagi hal yang lebih mulia dari ini yang boleh engkau temukan sepeninggalan kehidupan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah pembahagian guni pakaian supaya dengannya mereka akan memakainya, dan sembelihlah unta-unta itu supaya dengannya mereka akan memakan dagingnya, dan bawalah olehmu lemaknya. Kamu jangan tunggu lagi, agar jangan sampai mereka menunggu hingga hujan turun. Biarkan mereka segera memasak gandum dan menyimpannya hingga Tuhan memberikan kemudahan bagi mereka." Ini sabda Hazrat Umar, yakni masaklah dan berikan mereka makan serta simpanlah itu. Hazrat Umar juga menyediakan makanan dan menyuruh penyerunya untuk mengumumkan supaya siapa sahaja yang mahu agar datang di waktu makan dan makanlah hidangan yang telah disediakan. Walaupun jika dia ingin memberi untuk keluarganya, maka dia boleh membawa untuk keluarganya juga. Hazrat Umar menyediakan sarid, roti yang dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kuah bersama karinya dan menghidangkannya kepada semua orang. Ini adalah roti yang dihidangkan dengan kari dari zaitun yang dimasak dalam periuk besar. Unta-unta juga disembelih. Hazrat Umar juga makan bersama seperti mana semua orang lain makan. Abdullah bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari datuknya Aslam, Hazrat Umar berpuasa secara terus-menerus di masa Ama Ramadah tersebut. Pada satu petang dikirimkan roti kepada Hazrat Umar yang dihidangkan bersama minyak zaitun. Satu hari orang-orang menyembelih unta dan membahagikan masakannya kepada orang-orang. Mereka menyimpan bahagian yang terbaik untuk Hazrat Umar. Ketika bahagian tersebut diberikan kepada Hazrat Umar, nampak di situ potongan hati dan buntut unta. Hazrat Umar bertanya, "Dari mana datangnya ini?" Maka dijawab, "Wahai Amirul Mukminin, ini dari unta yang kami telah sembelih hari ini." Beliau bersabda, "Sangat disayangkan. Alangkah buruknya aku sebagai pemimpin seandainya bahagian yang terbaik darinya dimakan oleh saya, sedangkan orang lain makan bahagian yang lebihnya. Angkatlah mangkuk ini dan berikan makanan yang lain untuk saya." Pendek kata, beliau pun dihidangkan roti dengan minyak zaitun. Beliau memotong roti dengan tangan beliau sendiri dan membuat sarid darinya. Lalu beliau bersabda kepada khadim beliau, "Wahai Yarfa, alangkah baiknya jika engkau membawa mangkuk ini ke Sama' dan memberikannya kepada mereka itu." Sama' adalah nama kebun kurma yang ada di Madinah dan dimiliki oleh Hazrat Umar, dan beliau mewakafkan kebun itu. Hazrat Umar bersabda, "Sudah 3 hari saya tidak memberikan apa-apa pun untuk keluarga itu, dan saya fikir sekarang ini mereka sedang kelaparan. Berikan ini kepada mereka." Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Umar, di hari-hari kemarau Hazrat Umar melakukan satu pekerjaan baru yang tidak beliau lakukan sebelumnya, iaitu setelah beliau mengimamkan solat Isyak, beliau balik ke rumah dan terus-menerus melakukan solat hingga waktu akhir malam. Kemudian beliau keluar dan melakukan rondaan ke setiap sudut kota Madinah. Pada satu malam, di waktu sahur, saya mendengar beliau bersabda, "Allahumma la taj'al laka ummata Muhammadan ala yadi." Yakni, wahai Allah, janganlah engkau menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjerumus dalam kebinasaan melalui tanganku. Muhammad bin Yahya bin Habban menjelaskan bahawa pada satu waktu di masa kemarau, Hazrat Umar dihidangkan roti yang dicampur dengan kuah lemak. Beliau kemudiannya memanggil seorang badui ke arah beliau dan dia makan bersama beliau. Orang itu mengambil lemak dari tepi mangkuk dengan lahapnya, sehingga Hazrat Umar bersabda, "Anda makan seperti tidak pernah melihat lemak." Dia menjawab, "Sesungguhnya sudah berhari-hari saya tidak makan minyak ghee maupun zaitun dan tidak juga melihat seorang pun memakannya." Mendengar akan hal ini, Hazrat Umar bersumpah,
bahawa beliau sama sekali tidak akan makan daging dan minyak ghee hinggalah orang-orang kembali dalam keadaan sejahtera seperti sebelumnya. Ibnu Taus meriwayatkan dari ayahnya, Hazrat Umar sama sekali tidak makan daging dan minyak ghee sehinggalah orang-orang kembali dalam keadaan sejahtera, kerana beliau tidak memakannya dan hanya makan minyak biasa. Perut beliau pun kerap berbunyi. Hazrat Umar bersabda, beliau mengatakan kepada perut beliau, engkau teruslah berbunyi. Demi Allah, engkau tidak akan mendapat apa pun lagi sebelum orang-orang menjadi sejahtera dan makan makanan seperti sebelumnya. Ayas bin Khalifah berkata, pada tahun kemarau melanda, saya melihat warna kulit Hazrat Umar menjadi hitam, padahal sebelum ini warna kulit beliau putih. Kami bertanya, bagaimana mungkin? Perawi menjawab, Hazrat Umar adalah orang Arab dan pada kebiasaannya beliau menggunakan minyak ghee dan susu untuk makan. Ketika kemarau melanda orang-orang, beliau mengharamkan benda-benda itu untuk dirinya sehinggalah semua orang menjadi sejahtera. Waktu itu Hazrat Umar hanya makan dengan minyak biasa sehingga warna kulit beliau pun berubah, dan ketika lapar warna beliau menjadi semakin berubah. Usama bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari datuknya, kami selalu mengatakan bahawa seandainya Allah tidak menghilangkan kemarau ini, Hazrat Umar akan wafat kerana memikirkan keadaan seluruh orang Islam. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya, pada musim kemarau, orang-orang datang dari 4 penjuru Arab ke Madinah. Hazrat Umar memerintahkan kepada penduduk agar mengurus mereka dan memberi mereka makanan. Hazrat Umar memerintahkan para sahabat agar bertugas di setiap penjuru Madinah supaya mereka dapat melaporkan setiap keadaannya di waktu petang kepada beliau. Semua laporan kejadian yang terjadi sejak dari pagi hingga ke petang dibawakan kepada beliau di waktu petang, iaitu semua berita dilaporkan kepada beliau. Orang-orang Badui dari berbagai daerah di Madinah telah datang. Pada satu malam ketika semua orang telah makan malam, Hazrat Umar bersabda, kiralah jumlah orang yang telah makan malam bersama kita. Ketika telah dikira, jumlahnya adalah sekitar 7,000 orang. Lalu beliau bersabda, kira juga orang yang tidak datang, yang sakit dan anak-anak kecil. Ketika telah dikira, jumlahnya adalah 40,000 orang. Beberapa hari kemudian, jumlah ini pun bertambah. Ketika dikira untuk kedua kalinya, jumlah yang makan bersama beliau adalah 10,000 dan jumlah orang selain mereka adalah 50,000. Pendek kata, pekerjaan ini terus berulang hingga Allah Ta'ala menurunkan hujan. Ketika hujan turun, saya melihat Hazrat Umar memberi arahan kepada para amil agar mengatur kepulangan semua orang ke daerah mereka masing-masing dan juga memberikan bahan makanan serta tunggangan untuk mereka. Perawi mengatakan, saya melihat bahawa Hazrat Umar sendiri datang untuk melepaskan keberangkatan mereka. Ketika keadaan telah menjadi baik, namun orang-orang di sekitar datang ke kota kerana lapar dan mereka dapat menerima makanan di kota. Ketika keadaan telah pulih dan hujan pun terus-menerus turun dan pertanian dapat dijalankan, maka Hazrat Umar bersabda, baliklah dan bekerja keraslah dan bercucuk tanamlah di tempat anda. Dalam buku tarikh Tabari mengenai berakhirnya musim kemarau ini, tertulis bahawa ada seseorang yang bermimpi bahawa Rasulullah SAW menganjurkan agar berdoa. Atas hal ini, Hazrat Umar pun menyeru kepada semua orang agar melaksanakan solat istisqa, solat meminta hujan. Lalu Hazrat Umar bersabda, musibah ini telah mencapai puncaknya dan insya-Allah akan segera berakhir. Suatu kaum yang mendapat taufik untuk berdoa, maka yakinlah bahawa musibah mereka telah berakhir. Beliau menuliskan surat kepada para gubernur di kota lain supaya mereka melaksanakan solat istisqa bagi penduduk Madinah dan para hamba Tuhan yang tinggal di sekitarnya. Kerana musibah yang melanda telah mencapai puncaknya, Hazrat Umar mengumpulkan seluruh umat Muslim di lapangan terbuka untuk melaksanakan solat istisqa, dan beliau membawa Hazrat Abbas hadir lalu menyampaikan khutbah yang ringkas dan memimpin solat. Kemudian beliau duduk di atas kedua kaki beliau dan mulai berdoa, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma ighfir lana warhamna wa arda anna. Ya Allah, kami hanya menyembah Engkau dan kami hanya memohon pertolongan kepada Engkau. Ya Allah,
Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami dan redailah kami. Setelah itu beliau pun balik. Belum sempat lagi beliau sampai di rumah. Padang menjadi bagaikan kolam disebabkan hujan. Berdasarkan satu riwayat, Hazrat Umar radhiyallahu anhu berdoa, Ya Allah, ketika di zaman Nabi SAW kami dilanda tahun kemarau, maka kami berdoa meminta hujan dengan perantaraan Nabi Engkau. Maka Engkau menurunkan hujan kepada kami hari ini. Kami berdoa kepada Engkau dengan perantaraan pakcik Nabi Engkau SAW. Maka tamatkanlah tahun kemarau kami ini dan turunkanlah hujan untuk kami. Kemudian belum pun sempat orang-orang beredar dari tempatnya masing-masing, hujan pun mulai turun. Terdapat riwayat dari Abdullah bin Ibrahim mengenai bilakah mula dibentangkan tikar di Masjid Nabawi. Sebelumnya orang-orang biasa melaksanakan solat di lantai atau di tanah sehingga debu melekat di dahi. Kemudian muncullah tradisi menggunakan tikar. Mengenai hal ini, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibrahim bahawa orang pertama yang membentangkan tikar di Masjid Nabawi adalah Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya, ketika orang-orang mengangkat kepala mereka dari sujud, mereka biasanya melap tangan mereka. Atas hal ini, beliau memerintahkan untuk membentangkan tikar-tikar yang dibawa dari Aqiq dan dibentangkan di Masjid Nabawi. Aqiq juga nama sebuah lembah yang memanjang dari barat daya hingga barat laut Madinah sepanjang 150 km. Dikatakan bahawa ini adalah lembah yang sangat besar. Di zaman Hazrat Umar, pada 17 Hijrah, dilakukan juga pembesaran Masjid Nabawi, peluasan Masjid Nabawi. Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa di masa Rasulullah SAW, masjid diperbuat dari batu bata yang mentah dan atapnya diperbuat dari dahan-dahan dan daun-daun kurma dan tiangnya dari batang pokok kurma. Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengekalkan masjid tersebut dalam keadaan demikian dan tidak melakukan perubahan atau perluasan terhadapnya. Hazrat Umar radhiyallahu anhu melakukan pengubahsuaian dan perluasannya, namun tidak mengubah bentuk dan rupanya. Beliau membangunnya dengan bentuk pembangunan yang sama. Atapnya masih seperti sebelumnya, diperbuat dari daun-daun kurma. Beliau hanya menggantikan tiangnya dengan kayu. Hazrat Umar menyelesaikan pembangunan masjid pada 17 Hijrah dengan pengawasan beliau sendiri. Setelah perluasan ini, luas area masjid telah bertambah dari 100 kali 100 hasta, iaitu kira-kira 50 kali 50 meter, menjadi 140 kali 120 hasta, kira-kira 70 kali 60 meter. Dari riwayat ini jelas bahawa di masa Hazrat Abu Bakar, Masjid Nabawi tetap sama seperti ketika di masa Hazrat Rasulullah SAW. Namun seiring dengan pengubahsuaian yang dilakukan oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu, terjadi perluasan yang sangat ketara pada masjid tersebut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Khudri bahawa Hazrat Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk melakukan pengubahsuaian baharu Masjid Nabawi dan membuat penyediaan supaya orang-orang terlindung dari hujan. Namun perhiasan warna-warninya harus dihindari kerana perhiasan akan membuat manusia terjerumus ke dalam musibah. Hazrat Umar radhiyallahu anhu melakukan penjimatan dan masjid dibangun dengan bentuk yang sama seperti pada masa berberkat Hazrat Rasulullah SAW. Pada waktu perluasan, beliau perlu mendapatkan rumah yang bersebelahan yang terletak di sebelah utara, selatan dan barat. Beberapa orang dengan sukarela telah menghibahkan tanah mereka untuk masjid, dan bagi sebahagian orang Hazrat Umar radhiyallahu anhu harus berusaha memberikan pemahaman dan wang pampasan. Demikian juga beliau perlu membeli sebahagian tanah untuk digabungkan dengan masjid. Amalan banci juga telah dimulakan pada zaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu, atau beliaulah yang telah memulakannya. Beliau juga menetapkan sistem pembahagian makanan. Berkenaan dengan ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menuliskan bahawa kaum Ansar adalah para pemilik harta pada masa itu, sedangkan kaum Muhajir tidak memiliki harta. Rasulullah SAW telah melakukan pekerjaan ini bahawa beliau telah menjalinkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin, dan setiap satu orang yang memiliki harta dipersaudarakan dengan satu orang yang tidak memiliki harta. Dan dalam hal ini sebahagian orang begitu ekstrimnya sehingga jangankan harta kekayaan, beberapa orang bahkan jika mereka memiliki 2 isteri, maka mereka memberikannya kepada saudara Muhajir mereka masing-masing, iaitu
mereka bersedia untuk menceraikan satu isterinya untuk mereka. Mereka merelakan saudaranya menikahinya. Ini adalah contoh pertama dari kesamarataan yang Hazrat Rasulullah SAW tegakkan sejak tiba di Madinah. Kerana asas dari pemerintahan sejati adalah diletakkan di Madinah. Pada zaman itu tidak terdapat banyak harta. Caranya adalah dengan menyatukan orang kaya dan miskin sehingga setiap orang boleh mendapatkan sesuatu untuk makan. Kemudian dalam satu peperangan Rasulullah SAW juga menggunakan cara ini walaupun bentuknya dirubah. Dalam satu peperangan beliau mendapat tahu bahawa beberapa orang tidak mempunyai apa pun untuk dimakan, atau jika pun ada sangatlah sedikit sekali, dan sebahagian lagi mempunyai makanan yang cukup banyak. Melihat keadaan ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai sesuatu hendaknya dibawa dan dikumpulkan di satu tempat. Kemudian semua barang dibawa dan beliau SAW telah menetapkan bahagian keperluan, seolah-olah ini juga satu cara supaya setiap orang mendapatkan makanan. Selagi hal itu memungkinkan setiap orang makan secara terpisah. Namun ketika hal itu tidak memungkinkan dan timbul bahaya, sebahagian orang akan kelaparan, maka Rasulullah SAW bersabda bahawa sekarang kalian tidak diizinkan makan secara terpisah. Sekarang semuanya sama-sama akan mendapatkan makanan dari satu tempat. Ini telah diputuskan berdasarkan situasi semasa. Ketika itu, ideologi sosialis atau komunis belum didirikan. Pendek kata, para sahabat mengatakan, kami mengamalkan perintah Rasulullah SAW ini dengan begitu ketatnya. Jika kami mempunyai sebiji kurma sekalipun, maka kami menganggap memakannya sebagai ketidakjujuran dan kami tidak akan merasa tenang selagi kami belum memasukkannya ke tempat penyimpanan. Ini adalah contoh lainnya yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sedang dalam keadaan susah, maka diikhtiarkan cara seperti itu dan beliau SAW menegakkan contoh teladan tersebut. Kemudian kekayaan juga mula berdatangan di zaman Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala telah membukakan pintu khazanah bagi Islam. Namun Allah Ta'ala menghendaki supaya satu sistem yang terperinci mengenai perkara ini berjalan setelah Rasulullah SAW, supaya orang-orang tidak boleh mengatakan bahawa ini semata-mata kerana keistimewaan Rasulullah SAW. Tidak ada orang lain yang boleh melaksanakannya. Ketika harta kekayaan berdatangan, maka sistem yang lama telah berlangsung. Namun setelah itu Allah Ta'ala telah mengatur untuk meneruskannya sebagaimana beliau menulis. Di sini Allah Ta'ala melalui tangan beliau SAW telah menegakkan satu contoh, dan sejurus setibanya di Madinah, kaum Ansar telah menyerahkan harta mereka kepada kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin mengatakan, kami tidak mahu mengambil tanah-tanah ini dengan percuma. Kami akan bekerja di tanah-tanah tersebut sebagai peladang dan akan memberikan kepada kalian semua bahagian kalian. Namun ini adalah satu keinginan yang diungkapkan dari pihak Muhajirin. Kaum Ansar tidak berkira untuk menyerahkan harta-harta mereka. Ini adalah seperti halnya pemerintah memberikan bahagiannya, lalu seseorang tidak mahu menerimanya, maka pemerintah tidaklah bersalah kerananya. Dalam hal ini akan dikatakan bahawa pemerintah telah menetapkan bahagiannya. Sekarang terserah kepada pihak kedua apakah akan menerimanya ataukah tidak. Demikian juga Ansar telah memberikan semuanya. Jika Muhajirin tidak menerimanya, maka ini adalah persoalan lain. Ringkasnya, secara amali Rasulullah SAW telah memulai pekerjaan ini di masa kehidupan beliau SAW, sehingga ketika Raja Bahrain masuk Islam, maka beliau SAW memberikan petunjuk kepadanya bahawa orang-orang di negara anda yang tidak memiliki tanah untuk menetap, anda harus memberikan kepada setiap mereka 4 dirham dan pakaian untuk keberlangsungan kehidupan mereka, supaya mereka tidak kelaparan dan tidak memiliki pakaian. Setelah itu mulailah datang harta kekayaan kepada kaum muslimin. Dikarenakan kaum muslimin sedikit sedangkan harta sangatlah banyak, maka pada waktu itu dirasakan perlu untuk menerapkan
undang-undang baru kerana tujuan yang terdahulu sudah terpenuhi. Prinsipnya adalah undang-undang itu harus diterapkan oleh kerajaan ketika ada bahaya, dan ketika tidak ada, kerajaan boleh menerapkan undang-undang itu ataupun tidak. Selanjutnya adalah mengenai topik yang pembahasannya telah saya mulakan dan ingin saya sampaikan, yang mana pada pertengahannya timbul perincian lain. Hal tersebut adalah bagaimana peraturan tersebut berlangsung sepeninggalan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat dan orang-orang Islam telah tersebar ke berbagai pelosok dunia, maka pada waktu itu bangsa-bangsa lain juga telah masuk ke dalam Islam. Orang-orang Arab memang telah berbentuk satu grup dan bangsa, dan persamaan telah tegak di antara mereka satu sama lain. Ketika Islam sampai ke berbagai penjuru dan berbagai bangsa mulai masuk ke dalam Islam, maka menjadi sangat sulit untuk mengatur keperluan makanan bagi mereka. Akhirnya Hazrat Umar radhiyallahu anhu mengadakan bancian untuk semua orang dan menegakkan sistem pembahagian yang berlaku hingga era Bani Umayyah. Para sejarawan Eropah juga mengakui bahawa yang pertama kali melakukan bancian adalah Hazrat Umar radhiyallahu anhu, dan mereka juga mengakui bahawa Hazrat Umar radhiyallahu anhu melakukan bancian yang pertama ini bukanlah untuk merampas harta dari rakyat, melainkan untuk mengatur keperluan makanan mereka. Kerajaan telah melakukan bancian dengan tujuan supaya orang-orang menjadi kambing hitam dan mengabdi sebagai tentera. Namun Hazrat Umar radhiyallahu anhu tidak melakukan bancian untuk tujuan supaya orang-orang menjadi kambing hitam, melainkan beliau melakukannya dengan tujuan supaya mengisi perut mereka dengan makanan. Dilakukan pengiraan jumlah orang dan berapa banyak makanan yang harus disediakan. Oleh kerana itu, setelah bancian, setiap orang mendapatkan makanan di bawah satu sistem yang teratur. Sedangkan untuk keperluan lainnya, setiap bulan diberikan sejumlah wang bagi mereka. Hal ini dilakukan dengan sangat berhati-hati sehingga ketika Syam ditaklukkan pada masa Hazrat Umar dan begitu banyak minyak zaitun diperolehi dari sana, sekarang semua orang telah mendapatkan minyak zaitun. Pada satu kali beliau mengatakan kepada orang-orang bahawa perut saya menjadi gemuk atau buncit kerana menggunakan minyak zaitun. Hazrat Umar radhiyallahu anhu sendiri pun mendapatkan minyak tersebut. Beliau mengambil sebahagiannya. Beliau mengatakan kepada orang-orang bahawa ketika saya menggunakan minyak zaitun, perut saya menjadi lebih gemuk. Jika kamu izinkan, bolehkah saya mengambil minyak ghee dari Baitul Mal yang sama harga seperti minyak zaitun, kerana minyak zaitun tidak baik untuk kesihatan saya. Ringkasnya, ini adalah langkah pertama yang dilakukan dalam Islam untuk memenuhi keperluan orang-orang, dan jelaslah bahawa jika sistem ini ditegakkan, maka setelah itu tidak diperlukan lagi satu sistem lain lagi, kerana semua keperluan negara sudah menjadi tanggungjawab kerajaan. Makanan, minuman, pakaian, pendidikan, obat-obatan, pembangunan rumah-rumah untuk tempat tinggal mereka, semua akan menjadi tanggungjawab kerajaan Islam. Dan jika keperluan-keperluan ini dipenuhi, maka tidak diperlukan lagi insurans dan sebagainya. Orang-orang mengambil insurans supaya nanti mereka dapat meninggalkan sesuatu untuk anak-anak mereka atau dapat memenuhi keperluan-keperluan mereka di hari tua kelak ketika mereka tidak lagi dapat mencari nafkah. Ketika kerajaan mengambil alih tanggungjawab ini, maka kemudian tidak lagi diperlukan satu bentuk insurans. Kemudian Hazrat Muslim Maud menulis, namun orang-orang yang datang selepas itu mula mengatakan bahawa ini terserah kepada raja. Jika dia menghendaki, maka dia akan memberikan. Jika tidak, maka dia tidak akan memberikannya. Dan disebabkan pendidikan Islam belum sepenuhnya menjadi mantap, orang-orang itu kemudian cenderung kepada cara-cara yang dilakukan oleh Kaisar dan Kisra, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh raja-raja lain. Cara itulah yang kemudian menjadi terkenal. Berkenaan dengan penyediaan makanan dan pakaian bagi setiap orang dalam pemerintahan atau dalam kerajaan Islam, Hazrat Muslim Maud lebih lanjut bersabda, ketika kerajaan Islam menguasai harta kekayaan, maka ia menyediakan keperluan makanan dan pakaian bagi setiap orang. Diriwayatkan bahawa ketika sistem di masa Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah sempurna, maka pada waktu itu berdasarkan ajaran Islam, tanggungjawab untuk menyediakan keperluan makanan dan pakaian bagi setiap orang terletak pada kerajaan, dan kerajaan menunaikan kewajipan tersebut dengan penuh tanggungjawab.
Untuk tujuan ini, Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah melaksanakan bancian dan membuat pendaftaran yang di dalamnya dituliskan nama-nama semua orang. Para penulis barat juga mengakui, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahawa bancian pertama kali dilakukan oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu dan beliaulah yang memulakan cara pendaftaran atau metod pendaftaran ini. Penyebab dari bancian ini adalah supaya setiap orang diberikan makanan dan pakaian, dan adalah penting bagi kerajaan untuk mengetahui berapa orang yang ada di negara tersebut. Hari ini dikatakan bahawa Soviet Rusia menyediakan makanan dan pakaian bagi orang-orang miskin. Padahal Islamlah yang pertama kali menerapkan sistem ekonomi seperti ini, dan dalam bentuk amalan nyata, nama-nama orang di setiap kampung, desa dan kota dituliskan dalam senarai ataupun dalam daftar. Nama isteri dan anak dari seseorang berserta jumlah mereka dituliskan, dan kemudian bagi setiap orang ditetapkan makanan dengan satu timbangan tertentu supaya baik mereka yang anggota keluarganya sedikit mahupun banyak dapat dipenuhi keperluan mereka sesuai keinginannya. Terdapat di dalam sejarah bahawa Hazrat Umar radhiyallahu anhu pada awalnya memutuskan untuk tidak memberi bahagian kepada anak yang masih menyusu, dan mereka baru mula mendapatkan bantuan yang berupa gandum dan sebagainya ketika ibunya menceraikan susu anak tersebut. Sebagaimana telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu, bahawa pada satu malam ketika Hazrat Umar radhiyallahu anhu melakukan tinjauan untuk mengetahui keadaan orang-orang, terdengar suara tangisan anak dari satu kemah. Hazrat Umar radhiyallahu anhu berhenti di sana. Namun anak itu terus-menerus menangis dan ibunya terus-menerus menepuk-nepuknya supaya dia tidur. Setelah agak lama berlalu, Hazrat Umar radhiyallahu anhu pergi ke dalam kemah tersebut dan berkata kepada wanita itu, "Mengapa anda tidak memberikannya susu? Sudah berapa lama dia menangis?" Wanita itu tidak mengenali beliau. Dia ingat bahawa beliau adalah orang biasa. Dia menjawab, "Apakah anda tidak tahu bahawa Umar telah memutuskan bahawa anak yang masih menyusu tidak akan mendapatkan gandum? Kami orang miskin. Kami hidup dalam kesusahan. Saya telah menceraikan susu anak ini supaya dia juga boleh mendapatkan gandum dari Baitul Mal. Sekarang jika dia menangis, maka dia menangis untuk jiwanya Umar yang telah membuat peraturan seperti ini." Hazrat Umar radhiyallahu anhu waktu itu juga balik, dan dalam perjalanan dengan penuh kesedihan beliau mengatakan, Umar, tahukah kamu bahawa disebabkan oleh peraturan yang kamu buat ini, berapa banyak anak-anak Arab yang diceraikan susu, dan berapa banyak generasi yang akan datang yang telah kamu lemahkan. Dosa atas semua ini adalah tanggungjawabmu." Sambil mengatakan ini, beliau pergi ke gudang, lalu membuka pintunya dan mengangkat seguni gandum di bahu beliau. Seseorang mengatakan, "Biarlah saya yang mengangkatnya." Hazrat Umar berkata, "Tidak, yang salah adalah saya. Untuk itu sayalah yang harus menanggungnya." Hazrat Umar menghantarkan seguni gandum kepada wanita itu. Lalu pada hari berikutnya telah menetapkan peraturan yang berbunyi, pada hari seorang anak lahir, sejak dari itu tetapkanlah juga bahagian gandum untuknya, kerana ibu yang menyusukan memerlukan makanan yang banyak. Hazrat Muslim Maud bersabda, Islam jugalah yang telah menegakkan hak dan kewajipan negara. Menurut Islam, kerajaan bertanggungjawab untuk menyediakan keperluan makanan, tempat tinggal dan pakaian bagi setiap individu rakyatnya. Islam juga yang paling pertama menerapkan prinsip tersebut. Saat ini pemerintah ataupun kerajaan-kerajaan lain telah menirunya, namun tidak sepenuhnya, seperti memberikan jaminan insurans, pencen keluarga. Namun sebelum Islam, tidak ada satu pun agama yang menerapkan prinsip bahawa kerajaan bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan makanan dan pakaian rakyatnya ketika masa muda dan tua. Adapun kerajaan duniawi melakukan bancian dengan tujuan supaya mengambil cukai atau untuk mendapatkan maklumat berkenaan merekrut tentera, yakni pada waktu diperlukan berapa jumlah pemuda yang boleh direkrut. Namun bancian yang pertama kali dibuat pada zaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu adalah bertujuan supaya keperluan makan dan pakaian rakyat dapat disediakan, bukan untuk mengutip cukai atau untuk merekrut tentera ketika diperlukan. Bahkan
Bancian dilaksanakan untuk memenuhi keperluan makan dan pakaian setiap individu rakyat. Tidak diragukan lagi bahawa di zaman Rasulullah SAW juga pernah dilakukan bancian. Namun pada masa itu umat Muslim belum mendapatkan kekuasaan. Untuk itu, tujuan dari bancian yang dilakukan pada masa beliau semata-mata untuk mengetahui jumlah keseluruhan umat Muslim. Adapun bancian yang pertama kali dilakukan setelah Islam mendapatkan kekuasaan adalah pada zaman kekhalifahan Hazrat Umar yang bertujuan untuk memenuhi keperluan makanan dan pakaian setiap rakyat. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting kerana dengan itu kedamaian dapat tercipta. Dengan hanya mengatakan, ajukanlah permohonan, nanti akan dipertimbangkan, semangat setiap orang tidak akan dapat tahan dengan itu. Untuk itu, Islam telah menetapkan prinsip bahawa keperluan makanan dan pakaian adalah tanggungjawab kerajaan dan ini akan diberikan kepada setiap orang, baik yang kaya maupun miskin. Sekalipun dia seorang jutawan, sekalipun kemudiannya dia memberikan kepada orang lain, supaya tidak ada yang merasa bahawa dia mendapatkan perhatian yang rendah ataupun yang sedikit. Yakni bahagian yang diperolehi oleh orang kaya jika dia memiliki ketakwaan, maka daripada menggunakannya dia akan memberikan bahagiannya itu kepada orang yang memerlukan. Di zaman Hazrat Umar, negeri-negeri telah dipecahkan ke dalam wilayah. Pada tahun 20 Hijrah, Hazrat Umar telah memecahkan negeri-negeri yang sudah ditaklukkan ke dalam 8 wilayah supaya mudah dalam mengelolakannya. Pertama, Mekah. Kedua, Madinah. Ketiga, Syam. Keempat, Jazirah. Kelima, Basrah. Keenam, Kufah. Ketujuh, Mesir. Dan ke-8, Palestin. Kemudian, Nizam Syura juga didirikan pada zaman beliau. Selalu menjadi satu kelaziman bahawa kedua-dua kelompok, yakni anggota Ansar dan Muhajirin, ikut serta dalam syura. Ansar juga terbahagi kepada dua kabilah, kabilah Aus dan Khazraj. Pendek kata, kehadiran kedua-dua kelompok ini di dalam majlis syura adalah sangat perlu. Hazrat Osman, Hazrat Ali, Hazrat Abdul Rahman bin Auf, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubay bin Qab, Hazrat Zaid bin Sabit ikut serta dalam majlis syura tersebut. Berikut adalah cara penyelenggaraan majlis. Pertama-tama, seseorang akan membuat pengumuman As-salatu jami', yang artinya berkumpullah untuk melaksanakan solat. Setelah orang-orang berkumpul, Hazrat Umar datang ke Masjid Nabawi lalu melakukan solat 2 rakaat. Setelah selesai solat, naik ke mimbar lalu menyampaikan khutbah. Kemudian disampaikan permasalahan yang perlu dibahas. Lalu dibahas keputusan yang diberikan dalam majlis ini cukup untuk memutuskan permasalahan biasa yang bersifat harian. Namun, jika ada permasalahan yang penting, diadakan satu pertemuan antara Muhajirin dan Ansar. Keputusan diambil atas muafakat semuanya. Misalnya berkenaan dengan gaji tentera, pengurusan pejabat, penetapan para amil, kebebasan bagi orang asing untuk berniaga di dalam negeri dan penetapan berapa besarnya cukai yang akan diambil dari mereka. Pendek kata, berbagai permasalahan yang diputuskan melalui syura. Majlis syura sebahagian besarnya diadakan untuk membahas berbagai permasalahan yang penting. Selain itu, ada lagi majlis lain yang di dalamnya dibahas berkenaan masalah harian dan kes-kes penting. Majlis ini selalunya diadakan di Masjid Nabawi. Yang ikut serta di dalamnya hanyalah para sahabat Muhajirin. Hazrat Umar menyampaikan berita harian yang sampai kepada khalifah dari wilayah dan daerah di dalam majlis tersebut. Jika ada yang perlu dibahas lebih lanjut, beliau meminta musyawarah daripada peserta yang hadir. Selain pada anggota Majlis Syura, rakyat biasa pun diperbolehkan untuk menyampaikan pandangan mereka dalam hal administrasi. Ketua wilayah dan daerah sebahagian besarnya ditetapkan atas kehendak majoriti rakyat. Bahkan kadang-kadang betul-betul dilakukan dengan cara pemilihan. Ketika akan dilakukan penetapan juru pungut cukai di Kufah, Basrah dan Syam, Hazrat Umar mengeluarkan arahan yang ditujukan ketiga wilayah tersebut supaya penduduk di sana melakukan pemilihan masing-masing seorang yang sesuai dengan yang mereka kehendaki, yang dalam pandangan mereka paling jujur dan layak dari antara yang lainnya.
berkenaan dengan bagaimana penetapan para amil dan apa sahaja arahan untuk mereka dan bagaimana Hazrat Umar memberikan petunjuk kepada mereka, tertulis penetapan para pengurus untuk tugas-tugas penting dilakukan dengan perantaraan syura. Yang dipilih adalah mereka yang disepakati oleh para anggota syura. Kadang-kadang beliau memberikan arahan kepada ketua wilayah atau daerah untuk memilih orang yang lebih layak, kemudian kirimkan namanya. Kemudian Hazrat Umar menetapkan orang-orang yang terpilih itu sebagai amil. Hazrat Umar menetapkan gaji yang besar untuk para amil. Di dalamnya terdapat hikmah, yakni supaya mereka bekerja dengan jujur. Jangan ada ketamakan untuk keduniaan. Hazrat Umar memberikan nasihat kepada para pemegang jawatan dengan mengatakan bahawa ingatlah, aku telah menetapkan kamu bukan untuk menjadi pemimpin dan bersikap kasar kepada rakyat, melainkan sebagai imam, supaya orang-orang mencontohi kamu, memenuhi hak-hak umat muslim. Jangan menghinakan mereka, jangan menghukum mereka, melainkan harus berusaha untuk memenuhi hak-hak mereka. Janganlah memuji seseorang tanpa sebab, kerana ianya akan menjadi ujian berat bagi orang itu. Janganlah menutup pintu rumah kamu untuk mereka, supaya jangan sampai orang yang kuat memakan pihak yang lemah. Janganlah mendahulukan diri sendiri di atas orang lain, kerana itu merupakan ketidakadilan. Bagi yang ditetapkan sebagai amil, diambil janji darinya bahawa dia tidak akan menunggang kuda Turki, tidak akan memakai pakaian nipis, tidak akan memakan gandum yang disaring, tidak akan menugaskan penjaga pintu gerbang di tempat kediamannya. Pintu rumah akan selalu terbuka untuk orang-orang yang memerlukan. Semua ini arahan yang diberikan kepada para amil yang dibacakan di hadapan orang-orang. Setelah menetapkan para amil, harta kekayaan mereka akan dikira. Jika harta kekayaan amil mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dan tidak dapat memberikan bukti yang jelas, maka dia akan dihukum. Kemudian hartanya akan disita dan dikirim ke Baitul Mal. Para amil diperintahkan untuk berkumpul pada kesempatan haji. Di sana terdapat pengadilan umum di mana jika ada orang yang menyampaikan aduan berkenaan dengan seorang amil, ianya dapat diatasi segera. Ketika diajukan pengaduan berkenaan dengan para amil, ditugaskan satu badan kepengurusan untuk melakukan siasatan. Sahabat besar ditugaskan untuk melakukan penyiasatan. Jika aduan yang diberikan ternyata benar, selanjutnya para amil akan mendapatkan hukuman. Dalam menjelaskan sikap Hazrat Umar mengenai aduan terhadap para amil, Hazrat Muslim Maud menulis, terdapat satu kisah bahawa penduduk Kufah memiliki sifat yang suka membangkang. Mereka selalu menyampaikan aduan berkenaan dengan para pemimpin mereka dengan mengatakan bahawa qadi ini begini dan memiliki kekurangan ini dan itu. Hazrat Umar menggantikan para pemimpin atas pengaduan mereka, lalu menetapkan pemimpin baru dan mengirimnya. Sebahagian orang berkeberatan dengan menyatakan bahawa sikap Hazrat Umar ini tidaklah benar. Dengan begitu, akan selalu terjadi pergantian pemimpin dan pengaduan mereka tetap tidak akan ada penghujungnya. Namun Hazrat Umar berkata, saya akan terus menggantikan pemimpin mereka hingga penduduk Kufah sendiri merasa letih. Ketika mereka terus-menerus menyampaikan aduan, Hazrat Umar bersabda, sekarang saya akan pilih seorang gubernur untuk penduduk Kufah yang akan meluruskan mereka. Gubernur yang dimaksudkan itu adalah seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Abdul Rahman bin Abi Layla. Ketika penduduk Kufah mengetahui bahawa seorang pemuda berusia 19 tahun telah ditetapkan untuk menjadi gubernur mereka, marilah kita merancang untuk mempersendakan pemuda itu. Kemudian mereka mengumpulkan tokoh-tokoh besar Kufah yang sudah berusia 70, 80, 90 tahun dan dibuatlah rancangan supaya semua penduduk kota bersama orang-orang tua mereka pergi untuk menyambut pemuda itu untuk mengajukan pertanyaan yang mempersendakannya dengan bertanyakan umurnya, lalu mereka mentertawakannya. Sesuai dengan apa yang dirancang, mereka pergi menuju ke perbatasan kota yang jaraknya 2 ataupun 3 batu untuk menyambut sang gubernur. Abdul Rahman bin Abi Layla berangkat dengan menunggang keldai. Seluruh penduduk Kufah berdiri berbaris dan yang berdiri di barisan paling depan adalah para tokoh senior. Ketika Abdul Rahman tiba mendekati mereka, mereka bertanya, apakah anda yang bernama Abdul Rahman yang telah ditugaskan sebagai gubernur kami? Beliau menjawab, ya,
Benar. Kemudian salah seorang dari antara mereka yang paling tua bertanya, umur anda? Abdul Rahman berkata, umur saya? Anda boleh mengagak umur saya, yakni ketika Rasulullah SAW mengirim Usama bin Zaid sebagai pemimpin untuk 10,000 sahabat, yang mana di dalamnya juga ada Abu Bakar dan Umar. Adapun umur saya ketika ini lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan usia Usama pada waktu ketika itu. Mendengar jawapan itu, semua orang mundur ke belakang dan merasa malu. Mereka saling berbisik satu sama lain dan mengatakan, selama pemuda ini tinggal di sini, hati-hati, kamu jangan sekali-kali bercakap di hadapannya. Jika terjadi, maka pemuda ini akan melawan kamu semua. Pendek kata, setelah itu beliau menjadi gubernur untuk masa yang panjang, dan penduduk Kufah tidak dapat berkutik di hadapan beliau. Selanjutnya, peraturan pungutan cukai. Setelah penaklukan Iraq dan Syam, Hazrat Umar memfokuskan pada peraturan cukai. Tanah-tanah yang telah diambil secara paksa oleh raja-raja daripada penduduk tempatan yang kemudiannya diberikan kepada para petugas kerajaan dan orang kaya dikembalikan semula kepada penduduk tempatan. Bersamaan dengan itu, Hazrat Umar mengeluarkan perintah supaya penduduk Arab yang telah tersebar di negeri-negeri itu tidak akan bercucuk tanam, yakni orang-orang Arab tidak akan bercucuk tanam. Manfaatnya adalah pengalaman yang dimiliki oleh penduduk tempatan mengenai bercucuk tanam tidak diketahui oleh penduduk Arab. Setiap daerah memiliki cara mereka masing-masing dalam hal bercucuk tanam. Untuk itu diperintahkan supaya orang yang akan melakukan kerja-kerja bercucuk tanam adalah penduduk tempatan, bukannya penduduk dari luar. Biasanya cukai selalu dipungut dari orang-orang sebelumnya secara paksa. Setelah mengatur kaedah percukaian, Hazrat Umar telah memperhalusi kaedah-kaedah penerimaan cukai dan menciptakan perubahan dalam peraturannya. Hazrat Umar sangat memperhatikan penduduk bukan Muslim. Semasa menerima cukai, ditanyakan soalan, apakah tidak ada yang terinyaya? Hazrat Umar meminta pendapat dari rakyat bukan Muslim yang beragama Parsi dan Kristian dan menghargai pendapat mereka. Untuk memajukan pertanian, Hazrat Umar mengatakan tentang tanah yang tidak bertuan dengan mengatakan, barang siapa yang mahu menghuninya, maka dia akan menjadi pemilik tanah tersebut. Ditetapkan jangka waktu 3 tahun baginya. Sungai-sungai dialirkan dan didirikan lembaga pengairan yang bertugas untuk membuat kolam-kolam dan lain-lainnya. Untuk memperbaiki pekerjaan pertanian, inilah jasa-jasa beliau yang saya sebutkan. Berkenaan dengan beliau masih akan dilanjutkan lagi, insya-Allah. Saya akan sampaikan satu pengumuman bahawa Ahmadiyya Encyclopedia telah dibuat dan akan dilancarkan pada hari ini. Ianya telah dibuat oleh Pusat Arkib dan Penelitian Markas. Mereka mula mengerjakannya beberapa waktu yang lalu, dan sekarang dengan kurnia Allah Ta'ala, website ini telah tersedia secara online untuk anggota jemaat. Untuk melayarinya, ianya tersedia di www.ahmadipedia.org, di mana sebuah homepage yang berisi mesin pencari akan terbuka dan dapat digunakan untuk mencari maklumat. Ini telah dirancang dengan cara yang sangat sederhana dan mudah digunakan. Telah disediakan maklumat asas mengenai buku-buku jemaat, para personaliti jemaat, peristiwa, akidah dan tempat-tempat. Setiap entry akan dihubungkan ke website yang berkaitan, video, pautan ke topik-topik yang boleh didapatkan di buletin jemaat, sehingga maklumat terperinci dapat diperolehi melalui cara-cara ini. Salah satu manfaat dari pautan ke kajian lebih lanjut tentang topik tersebut adalah mereka yang mencari akan dapat mencapai website jemaat lainnya, dan mereka akan dapat memperolehi manfaat dari semua surat khabar dan majalah jemaat. Di website Ahmadipedia terdapat pilihan Contribute, di mana orang dapat mengirimkan maklumat, pengamatan atau dokumen tentang apa-apa topik.
Mereka tidak akan dapat secara langsung memasukkan maklumat mengenainya. Bahkan mereka harus memberikannya kepada tim yang telah ditetapkan. Dan setelah menilai dan mengesahkannya, kemudian akan dimuat naik di dalam entry yang berkaitan. Dengan demikian, melalui kerjasama jemaat, website ini akan menjadi projek yang berterusan dan insya-Allah bermanfaat bagi setiap Ahmadi. Jika ada yang tidak dapat menemukan bahan-bahan tertentu, mereka dapat menghubungi Ahmadipedia dan admin akan mengatur untuk menyediakan bahan yang bersesuaian di website. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahawa walaupun banyak maklumat telah dimuat naik melalui sumber-sumber yang betul, namun jika ada yang memiliki maklumat yang berbeza dengan maklumat yang diberikan pada subjek apapun, maka mereka dapat memberikan fakta-fakta yang diperlukan. Sehingga setelah mengesahkannya, sejarah jemaat dapat dipertahankan secara betul dan secara autentik. Tim IT pusat telah bekerja dengan sangat baik dan dengan usaha keras untuk mempersiapkan website dan semua tahap teknikalnya. Tim mereka terdiri dari pekerja sepenuh masa dan selain daripada itu, ada juga sukarelawan untuk menyediakan bahan-bahan isi website. Para murabi yang bekerja di bahagian arkib pusat dan juga para sukarelawan telah bekerja bersungguh-sungguh. Mereka telah bekerja dengan sangat rajin dalam mencari maklumat, menterjemahkan bahan dari bahasa Urdu, memuat naik isinya dan berbagai tugas lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada mereka semua. Dan insya-Allah setelah solat Jumaat, insya-Allah saya akan merasmikan website tersebut. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.